Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 ingin menerangkan tentang isu tingkah laku distraktif dalam bilik darjah dan cara menanganinya. Yang pertama sekali, ingin menerangkan tentang pengenalan. Kedua, iaitu pernyataan masalah pembelajaran. Ketiga, iaitu pembelajaran teori. Keempat, strategi penyelesaian permasalahan pembelajaran. Dan yang kelima, iaitu kesimpulan. Pengenalan tingkah laku, iaitu menurut Kamus Dewan, edisi kedua ialah kelakuan dan gerak-geri. Ianya juga boleh didefinisikan sebagai apa yang dilakukan, iaitu perbuatan atau apa yang diperkatakan oleh seseorang individu yang boleh diukur dan dinilai secara zahir. Dalam konteks pendidikan, masalah tingkah laku merujuk kepada sebarang perlakuan murid yang boleh menjejaskan kelincinan atau kebersanan proses pembelajaran dan pengajaran khasnya di dalam bilik darjah. Ini saya akan membincangkan tentang pernyataan masalah yang berlaku terhadap isu distraktif tingkah laku pelajar. Apakah itu tingkah laku distraktif? Tingkah laku distraktif ialah tingkah laku yang mengganggu dan ianya merupakan tingkah laku yang boleh membahayakan orang lain. Menurut kajian Azizah pada tahun 2015, beliau menyatakan bahawa antara faktor-faktor yang berlaku disebabkan oleh tingkah laku distraktif ialah faktor genetik, faktor keluarga, faktor persekitaran dan akibat trauma masa lalu. Isu-isu ini kebiasaannya berlaku di dalam bilik darjah. Hal ini dapat ditafsirkan dalam bahasa Inggeris, iaitu masalah tingkah laku ditafsirkan sebagai abnormal behavior, yang bermaksud tingkah laku tersebut ialah tingkah laku yang terkeluar dari nilai dan norma masyarakat. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti bagaimana cara untuk menangani masalah-masalah isu tingkah laku distraktif ini. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang teori, aplikasi teori, iaitu terdapat dua teori dalam isu tingkah laku disruptif dalam bilik darjah berdasarkan penyataan masalah yang telah kami dapat. Yang pertama adalah teori pembelajaran behaviorisme. Yang kedua adalah teori pelaziman klasik oleh Ivan P. Pavlov. Baiklah, saya akan terangkan teori pembelajaran behaviorisme. Antara tokoh-tokoh mazhab behaviorisme yang terpengaruh dalam pembentukan teori pembelajaran ialah Pavlov, Thorndike dan juga Skinner. Teori ini dikenali sebagai teori tingkah laku di mana amat mengutamakan pembelajaran kemahiran-kemahiran tertentu, khususnya kemahiran fizikal. Ahli-ahli psikologi berpendapat sesuatu benda yang wujud adalah benda yang kita boleh perhatikan. Kita tidak boleh melihat pemikiran, tetapi kita dapat membuat pemerhatian terhadap perlakuan manusia. Jadi, dari tingkah laku ini, kita dapat membuat kesimpulan tentang apa yang sedang difikirkan dan masalah yang dihadapi oleh murid. Sebagai contoh, dalam penyataan masalah yang telah kami nyatakan, di mana tingkah laku ini berlaku disebabkan kurang kasih sayang ibu bapa. Jadi kita sebagai seorang bakal guru mestilah tahu bagaimana cara mengaplikasikan teori terhadap pembelajaran dari aspek kurikulum, pengajaran dan juga penilaian. Jadi bagaimana? Okey, terdapat beberapa kaedah yang boleh dikaitkan dengan teori pembelajaran behaviorisme. Antaranya adalah penubuhan positif. Penugahan positif ini melibatkan ganjaran tingkah laku yang diingini untuk meningkatkan kemungkinan ia akan berulang pada masa hadapan. Contohnya, memberi pelekat kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah matematik dengan betul. Selain itu, teori behaviorisme boleh diaplikasikan melalui hukuman. Hukuman ini melibatkan penggunaan akibat yang tidak menyenangkan untuk mengurangkan kemungkinan tingkah laku akan berulang. Contohnya, mengambil masa rehat untuk pelajar yang berkelakuan buruk. Teori ini sebenarnya boleh mengawal tindakan murid di dalam bilik darjah kerana ia banyak menumpukan kepada tindakan murid, terutamanya bila melibatkan hukuman. Hukuman juga akan memberikan pengajaran kepada murid supaya kesalahan yang sama tidak akan berulang. Baik, teori pembelajaran yang seterusnya adalah teori pelaziman klasik, di mana teori ini diperkenalkan oleh ahli psikologi Rusia pada akhir abad ke-19, iaitu Ivan Pavlov.
Ivan Pavlov ni teorinya itu lebih kepada rangsangan dan juga gerak balas. Dia membuat satu kajian terhadap seekor anjing di mana beliau memberikan bekas makanan kepada anjing tersebut dan reaksi yang ditunjukkan oleh anjing itu adalah melelehkan air liur. Jadi Pavlov menyimpulkan bahawa bila mana diberikan sesuatu rangsangan yang dah terbiasa, contohnya anjing tu dah terbiasa melihat bekas makanan yang mengandungi makanan. Jadi dengan dia melihat bekas makanan sahaja tu dah menimbulkan reaksi yang mana anjing tu dia akan mendapat makanan selepas itu. Jadi dalam situasi isu pelajar ataupun murid yang disruptif ni, kita dapat mengawal tindakan mereka tu dengan cara mengaplikasikan teori Pavlov inilah. Contohnya, guru itu dia perlu membiasakan murid dengan apa yang diajar. Contoh, kalau dia ajar perkataan A, jadi guru tu dia kena pastikan murid tu dia mampu untuk mengulangi perkataan itu banyak kali. Contoh lain juga, bila mana murid tu dia dapat menjawab satu-satu soalan, maka murid tu dia akan dapat ganjaran. Jadi bila mana guru tu terbiasa memberi ganjaran bila mana murid tu menjawab soalan, jadi murid tu dia akan cuba untuk menjawab soalan untuk dapatkan ganjaran yang diberikan tu. Jadi dengan pengaplikasian teori ini, dia dapat melibatkan murid yang disruptif ni di dalam kelas dan dapat mengawal tingkah laku mereka itu di dalam kelas. Seterusnya kita sambung kepada strategi penyelesaian permasalahan pembelajaran. Terdapat 3 strategi yang dapat diambil oleh guru-guru. Yang pertama adalah guru menyimpan rekod salah laku murid. Proses merekod ini amat penting dalam memodifikasikan tingkah laku murid dan juga sebagai bahan rujukan guru di masa hadapan dengan menyatakan apa yang telah berlaku, bila ianya berlaku dan bagaimana ianya berlaku. Guru perlu sentiasa mengambil berat serta membuat penilaian dan pemantauan terhadap tingkah laku murid yang bermasalah di dalam bilik darjah. Yang kedua adalah kaedah reverse psychology. Apa itu kaedah reverse psychology? Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah psikologi terbalik, yang mana kaedah ini adalah dengan meyakinkan seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan dengan menyuruh seseorang itu melakukan yang sebaliknya. Sebagai contoh, di dalam kelas seorang guru ingin meminta murid untuk diam adalah dengan menyatakan teruskanlah buat bising kuat-kuat dengan nada yang kuat dan tegas. Kaedah ini memerlukan kepada kemahiran guru dalam menggunakan psikologi untuk memodifikasikan tingkah laku negatif kepada tingkah laku yang positif. Dan terakhir sekali adalah kaedah shaping. Kaedah shaping adalah guru memberikan ganjaran kepada murid setiap kali murid tersebut semakin hampir kepada sesuatu matlamat tingkah laku yang telah ditetapkan oleh guru tersebut. Kaedah ini adalah merupakan proses pembentukan tingkah laku yang diingini oleh guru melalui beberapa peneguhan yang diberi secara beransur-ansur. Kesimpulan daripada tingkah laku disruptif ini adalah tingkah laku disruptif ini perlu diberi perhatian secara serius supaya masalah yang kecil ini tidak menjadi marah kepada situasi bilik darjah. Guru merupakan ejen sosialisasi masyarakat dan pendidikan, perlu memainkan peranan penting dalam menyelesaikan isu di tingkah laku disruptif ini. Yang pertama, guru perlu menjadi role model dan perlu keep in touch bersama anak murid. Setiap masalah yang berlaku perlu diberi pendekatan yang sesuai. Yang kedua, setiap lapisan masyarakat daripada ibu bapa, guru, malah kerajaan perlu memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam menangani isu tingkah laku disruptif ini. Terakhirnya, dalam banyak-banyak kekuatan pendidikanlah yang merentasi zaman berzaman. Kerana dengan generasi yang akan datang ialah melahirkan cendekiawan dan melahirkan pelajar yang sangat-sangat intelek dari segi jasmani, rohani dan